sidang media pagi ini yang dikendalikan oleh Depsi Malaysia. Jadi nama saya Ong Chun Wei sebagai penyandang setiausaha kebangsaan Depsi Malaysia. Hari ini saya ingin buat satu pengumuman ataupun pemberitahuan tentang Kongres Depsi Malaysia yang akan dianjurkan pada 17 hari bulan November, Ahad yang akan datang ini pada pukul 10 pagi. Lokasi dia di Grand Central Ballroom, Batu 3 Lama, Klang. Dan kehadiran ini terlibat kesemua 86 bahagian Depsi di seluruh Malaysia. Jadi seterusnya saya akan menyerahkan kepada Setiausaha Publicity, penyandang Setiausaha Publicity Saudara Muka Leong untuk kendalikan sidang media hari ini. Terima kasih kepada Saudara Wayne. Salam sejahtera kepada semua rakan media yang hadir pada pagi ini. Sebagai seorang yang telah menyertai parti DAP selama 10 tahun, saya telah menawarkan diri untuk bertanding sebagai calon ketua Depsi Kebangsaan pada sebulan yang lalu. Dan dengan berpaksikan slogan kekalkan perjuangan parti, martabatkan generasi muda, hari ini saya nak menampilkan seluruh pasukan kami yang merangkumi pelbagai kaum yang berbeza, latar belakang yang berbeza dengan warna kulit yang berbeza demi membolehkan para perwakilan Depsi untuk membuat pilihan terbaik pada pemilihan yang akan berlangsung pada 17 November. Untuk makluman semua, Saudara Wayne Ong Chun Wei yang baru saja dimenang dalam pemilihan negeri Selangor semalam merupakan ahli Dewan Negeri Belakong dan beliau merupakan calon timbalan ketua Depsi. Beliau duduk di sebelah kanan saya. Dan Saudara Lois Lim Chun Weng yang merupakan ahli majlis di Majlis Bandaraya Seremban sekarang adalah merupakan calon setiausaha Depsi, manakala keempat-empat calon naib ketua untuk Depsi Kebangsaan adalah Saudari Nancy, Saudari Tang Su Ching, Saudara Raja Ahmad Iskandar dan juga Saudara Linesh. Dan untuk 15 AJK yang akan bertanding, ini termasuklah beberapa calon wanita seperti Saudari Heng Su Yin, Saudari Yap Yvonne, Saudari Kusharini, Saudari Noh Syahira dan juga Saudari Pang Sok Tau. Kami juga ada wakil daripada Sabah dan Sarawak di mana Saudara O'Neil akan mewakili Sabah dan juga Saudara Roderick Wong yang merupakan Senator Dewan Negara juga akan merupakan sebahagian daripada pasukan kami. Dan turut juga bersama adalah beberapa ahli Dewan Negeri sedia ada seperti Saudara Ho Chi Yang, Saudara Teo Tee Siang, Saudara Goh Si Hua dan pada masa yang sama Saudara Lim Su Chen, Saudara Lim Cheng Han, Saudara Loh Wei Jin, Saudara Tan Kim Ping dan Saudara Wong Yao Liang juga merupakan sebahagian daripada pasukan kami yang akan bertanding dalam pemilihan Depsi Kebangsaan yang akan datang. Dan ada beberapa perkara yang ingin saya petik dalam sidang media hari ini tentang pemilihan Depsi. Yang pertama sekali, kalau perhatikan senarai nama pasukan yang kami bentangkan, yang kami tunjangkan, ini akan menunjukkan bahawa dalam kalangan 22 ahli yang bertanding, ada dalam kalangan 15-nya yang merupakan bukan wakil rakyat. Hanya ada 7 dalam kalangan 22 orang yang merupakan wakil rakyat, sama ada ahli Dewan Negeri ataupun senator. Dan ini tunjukkan bahawa Depsi sebenarnya adalah satu platform yang terbaik untuk generasi muda DAP dan membolehkan kesemuanya, khususnya yang bukan merupakan wakil rakyat, untuk menzahirkan pendirian politik dan boleh dilaksanakan melalui tindakan sebenar. Keduanya, dalam kalangan 22 calon yang kita kemukakan tadi, ada juga 7 calon wanita dalam pada itu. Ini bermaksud Depsi bukan sahaja membiarkan slogan kota wanita sebanyak 30% tinggal sebagai slogan saja. Malah kita terjemahkan sebagai tindakan sebenar dan kita dah jadikan dia sebagai realiti dan kami akan terus berusaha untuk mencecah 40%, 50% dan yang lebih banyak pada masa depan. Dan yang ketiga, boleh dikatakan bahawa hampir kesemua negeri di seluruh negara kita telah merangkumi mereka sebagai calon Depsi pada pemilihan kali ini. Dan untuk pemilihan Depsi kali ini, sebenarnya saya bersama dengan pasukan, kami telah menawarkan 4 dasar utama ataupun lebih dikenali sebagai manifesto untuk dijadikan pedoman dan hala tuju Depsi pada 3 tahun yang akan datang. Pertama sekali,
DAPSI Kebangsaan dengan tegasnya menuntut untuk kembalikan segala usaha untuk memasukkan AUKU yang diperkenalkan pada tahun 1971. AUKU nama penuhnya adalah Akta Universiti dan College University. Banyak yang akan katakan ini bukan keutamaan dan sebaliknya patut fokuskan ekonomi dahulu. Namun ingin saya tegaskan bahawa ini adalah tidak berjangka antara satu sama lain. Kami boleh menjadikan ekonomi lebih baik di samping memasukkan akta tersebut yang jelas menzalimi mahasiswa sejak kewujudannya. Kami semua tahu bahawa AUKU adalah sebuah akta yang diperkenalkan pada tahun 97-an untuk mendiamkan mahasiswa dan sebenarnya berniat untuk mematikan segala gerakan mahasiswa. Oleh itu, pada DAPSI, pindaan semata-mata adalah tidak memadai dalam pada itu. Sebaliknya, kerajaan harus melakukan segala usaha sedaya upaya untuk memasukkan akta tersebut yang jelas telah menzalimi banyak pemimpin mahasiswa, termasuknya ramai yang berada dalam blok kerajaan pada hari ini. Pemansuhannya adalah penting. Ada 3 makna. 1, kita kena kembalikan keadilan kepada semua pemimpin mahasiswa yang pernah dizalimi di bawah akta ini. Kedua, pemansuhan juga tunjukkan iltizam dan sifat kerajaan sedia ada terhadap gerakan mahasiswa. Dan ketiga, pemansuhan AUKU. Kita boleh bezakan kerajaan Madani sekarang dengan kerajaan sebelum ini yang tidak berniat untuk masukkan AUKU. Oleh itu, kalau diberikan mandat, saya akan tubuhkan satu jawatan kuasa khas dalam kalangan DAPSI dan diketuai oleh pengarah Biro Hal Ehwal Varsity untuk meneliti segala usaha dalam pada itu, termasuk kita akan mendraftkan satu akta baharu untuk menggerakkan segala usaha untuk memasukkan AUKU. Keduanya, DAPSI juga dengan tegasnya bertekad untuk menyatukan sistem kemasukan universiti di mana kini ada persepsi bahawa pelajar matrikulasi lebih mudah memperoleh kursus yang diingini, lebih mudah memasuki universiti. Tetapi tingkatan 6 pula tidak mudah memasuki universiti dan memperoleh kursus yang diingini selepas habiskan masa 2 tahun. Sebenarnya, usaha untuk menyatukan sistem kemasukan universiti, establish a common system, adalah merupakan agenda perjuangan DAPSI selama ini untuk menyediakan platform yang lebih adil, yang lebih saksama, yang lebih sama rata kepada semua pelajar yang berkelayakan. Ingin saya nyatakan di sini bahawa ini bukan merupakan satu isu kaum. Banyak juga anak-anak Melayu yang belajar di tingkatan 6. Dan saya juga difahamkan oleh JPM Perak bahawa ada melebihi 20 calon pelajar Melayu di negeri Perak yang memperoleh markah penuh, iaitu 4.0 dalam peperiksaan STPM yang lalu. Oleh itu, usaha penyatuan sistem kemasukan universiti bukan sesekali pun merupakan isu kaum dan sebaliknya akan membantu anak-anak tidak kira latar belakang, tidak kira warna kulit yang tinggal di luar bandar, pedalaman, kampung untuk lebih mudah memasuki universiti lantaran ada sistem yang lebih sistematik dan lebih sesuai. Ketiganya, pimpinan DAPSI baharu kita juga bertekad untuk rancangan program pendidikan politik parti. Seperti mana yang dikatakan kebanyakan veteran parti DAP, saya juga mendapati bahawa kebanyakan ahli muda yang menyertai parti adalah kurang mengetahui perjuangan asal, prinsip sedia ada dan hala tuju parti DAP. Disebabkan program pendidikan politik sedia ada yang tidak cukup menyeluruh, saya rasa pimpinan DAPSI yang baharu kita harus mengambil lebih banyak prakasa, lebih banyak tanggungjawab dalam pada itu untuk memperkasakan program pendidikan politik dalam kalangan ahli-ahli, khususnya generasi muda yang di bawah umur 30 tahun di bawah DAPSI. Saya akan wujudkan satu jawatan kuasa khas yang diketuai oleh pengarah Biro Pendidikan Politik di mana kita akan perkenalkan satu silibus pendidikan politik dalam pelbagai bahasa untuk memastikan ahli-ahli betul-betul memahami perjuangan parti dalam pada itu. Last but not least, dasar keempat yang diutarakan adalah bahawa DAPSI mesti membantu DAP, mesti membantu parti dalam menarik bakat muda untuk menyertai parti dan memastikan anak muda sentiasa menjadikan DAP sebagai pilihan utama. DAP kena sentiasa menjadi pilihan utama bagi semua anak muda. Saya selalu berpendirian bahawa sebuah parti
kalau tiada ideologi parti, kalau tiada prinsip parti, adalah seumpama sebuah entiti yang tiada roh, tiada semangat dan akan ditakdirkan untuk lenyap ataupun dilenyapkan. Lantaran DAP telah mula memerintah di beberapa negeri pada tahun 2008. Oleh itu, kebanyakan anak muda yang menyertai parti selepas tempoh tersebut telah mempunyai satu stereotip atau tanggapan bahawa kalau kami nak jawatan kerajaan, kami kena sertai DAP ataupun menyertai DAP bersamaan dengan memperoleh jawatan kerajaan. Untuk menangkis ini yang tidak betul, adalah penting untuk DAPC menegakkan kembali prinsip perjuangan asal. Kami kena pastikan anak muda di luar sana, tak kira berada dalam kampus atau tidak berada dalam kampus, yang berideologi sama, yang berjuang sama, yang berprinsip sama, kita kena pastikan mereka akan menyertai DAP demi memastikan DAP sentiasa akan ada tim pelapis yang boleh ambil alih kepimpinan pada bila-bila masa seperti yang selalu diungkapkan oleh Setiausaha Agong kita, Saudara Anthony Loh. Yang keempat di atas merupakan manifesto utama seluruh pasukan kami dengan berpaksikan semangat kekalkan perjuangan parti, martabatkan generasi muda. Saya menyeru perwakilan DAPC untuk menyokong perjuangan tersebut dan terus menjadikan DAPC untuk menjadikan entiti yang paling kuat di sebelah DAP untuk berdepan dengan politik pekauman dan keagamaan yang selalu dipermainkan oleh Perikatan Nasional sekarang ni. Sekian saja daripada saya. Ada apa-apa soalan tak? 可以用中文那总结一下。可以。你要我提到完所有东西吗？还是总结就。saya akan berucap dalam bahasa Mandarin sikit. 谢谢我们各位媒体朋友们的到来。今天我携带我们的团队，作为我们在来届社青团的改选中呢，我们提出了4大政纲。当然刚才我有宣布我的竞选搭档，就是王俊伟是我们的署理团长候选人，林俊荣是我们的总秘书候选人，还有各自来自各不同州属、不同族群、不同肤色的整个团队，社青团团队。我们要迎战下一届的大选，所以我们要从现在开始准备。所以我们有提出了4大政纲。第一，我们坚持废除大专法令。大专法令是一个恶名昭彰的法令，它在1970年代被推出的时候呢，它只有2个目的，第一就是打压学运，第二就是迫害学运领袖。而这个法令呢，其实社青团一直以来的立场都只有一个，包括在上届大选前，当我们推出年轻人的那个竞选宣言达瓦拉阿纳穆的，我们也是提出说我们要废除大专法令。所以我觉得社青团应该继续所有废除大专法令的努力。我们会成立一个小组，我们甚至会草拟一个新的法令来呈交给高教部，让他们可以直接的用这个法令来代替大专法令。因为废除大专法令有几个很深层的意义，第一个就是我们要还以前被迫害的学员领袖一个公道，第二个我们能把参民大马政府跟以前的政府区分掉。第三个，如果我们废除大专法令，我们也能让大家看到现任政府对待学运是非常开放、非常开明跟非常进步的，这是第一。第二，如果我们社青团整个团队我们胜选的话呢，我们也会推出统一大学招生制。现在我们都看到很多问题，就是中六生或许寒窗苦读2年后，他们拿不到属意的科系，拿不到属意的大学，而预科班学生相比之下，或许比较容易拿到属意的科系和属意的大学。所以呢，为了纠正这个政策偏差，我们社青团主张了统一大学招生制我们要让整个就是招生制变成统一，我们要让没有再是中六生，比如说变成2等或者预科班变成优先，我们要让整个东西变得制度化，还有变得统一。当然，这个东西我们也清楚，反对党国盟一定会把它炒作成种族课题。我在这里再次强调，我们要整合大学招生制，从来都不是一个种族课题。根据我从霹雳州教育局所拿到的数据，今年在霹雳州，在中六在 STBM 的考试当中，有超过20位乌裔同胞拿4.0满分然后也有很多马来同胞就读于我们的就是中六，然后进国立大学。我相信前几天我们的高教部长的都是 Rizamri 已经有回到了。超过77%的马来同胞就读了中六，是进入国立大学的。所以呢，当我们说我们要整合，我们要统一这个大学招生制呢，其实我们是提供更多的机会给我们住在甘榜、住在郊外、住在乡区的学生、住在乡区的同胞，可以有更公平的入学机会。这是第2点。第3点呢，就比较对内的，那就是重整我们党内的政治教育。
现在我们党内有很多新生代，尤其是2008年加入过后的呢，他们不怎么理解我们党的斗争理念、斗争历史所以呢，我们必须重整我们的政治教育。如果我们胜选，我将会委任我们的政治教育局主任，我们会拟定一套新的课程，我们要让所有进党的人除了 physically 进党，身体上进党，灵魂上也要进党而不是变成行尸走肉，你完完全全不知道你加入什么政党，你也不知道为什么火箭为什么那个是有蓝色、红色跟白色你也不知道火箭一直是1966年3月10号生日的这是非常不合理的。所以我们必须做出一个非常完整的课程，我们要确保我们的新生代全部都受到这个政治教育。第4点是最重要的，那就是我们社青团必须担起重任，帮党就是招收青年才俊，招收人才进党。我们的行动党秘书长陆兆福时常所说的，行动党跟其他政党最不一样的一个地方就是我们的新陈代谢是非常强的，意味着我们必须随时要有接班人，是可以随时接班我们整个团队的。大家可以看到，好像今天我竞选总团长，我是霹雳州的州委，我的署理团长候选人王俊伟，他昨天刚刚进入我们的雪州州委。我的左边总秘书的候选人林俊荣，他也是深州的州委。这就代表说，行动党我们是讲到做到，我们有提供接班人团队的一个政党。可是同样的，当我们招收新血的时候，我们要确保我们招收的是志同道合、理念相近的人我们不能招收就是为了做市议员、为了做村长或者为了做州议员、国会议员的进来的年轻人。我们要招收的是你要认同行动党以前是捍卫三宝山，行动党是捍卫华文教育，行动党是捍卫多元留学校，行动党是捍卫多元文化。你必须认同党的斗争理念、斗争路线你才适合加入行动党。而这就是社青团我们打算在未来3年所扮演的角色。所以最后呢，我呼吁我们的社青团代表支持我们这个坚守创党理念，引领未来世代的整个政纲，让我们可以引领我们的社青团走向一个更美好的未来，强化整个行动党，以让我们可以在面对一直玩弄种族宗教课题的国盟的时候变得事半功倍。谢谢大家。你是怎么应对雾青团类似比较走偏激路线的？我觉得呢，雾青团首先我觉得他们是故意要炒作、恶意炒作每个政治课题。我们社青团呢，其实我们一直以来都通过不同的管道来发声。比如说我作为宣传秘书，好像俊伟作为总秘书，我们时常都有发文告反击雾青团的那个不实的言论我们也从来没有说我们怕得罪盟党而继续的精进不出声，这个是从来不对的一个印象我们都是有力的反击，提出论据当然。当他变得好像疯子这样子，我们没有变得疯子因为我们是理性论证、专业论证。这样你怎么看待你们新的团队？是希望可以建立一个志同道合的一个团队？对就好像刚才我所推荐的我们整个团队呢，我们几乎涵盖所有州属涵盖了所有的种族比例、女性比例等等。我们当然希望我们会在未来3年以一个团队出发，因为3年过后就肯定要面对第16届全国大选，然后在面对全国大选之前呢，我们也要面对国盟和雾青团这些右倾主义的组织的架构。所以说呢，我们必须团结一致，我们必须坚守我们的理念，我们才能团结对外，我们才能让选民有一个崭新的愿景。我们当然我们在党选之前呢我们都有就是拉拢志同道合、理念相近的人一起组成团队。大家会在一起呢，是因为我们认同那12个字，那就是坚守创党理念，引领未来世代。至于有没有对手呢？我觉得我们要交由总部来宣布真正的那个竞选状况。Ada apa persoalan tak？以前你用多少时间去整合你的那个新的团队？其实我已经在社青团6年了在2018年开始做普通中委，所以我也不能说我是用了过去6年时间来整合，可是这些都是我们大家认识的，然后大家理念相近、志同道合，所以我们才会组成一个团队，要让我们社青团变得更好。
Any question? Ada soalan tak? Hay有什么问题吗？Last 咯，有吧？有问题吗？还有其他记者还有需要补充的吗？Ada soalan tambahan tak? Kalau tak ada, we call it a day. Terima kasih kepada semua. 谢谢大家的出席，谢谢。哦，好棒。我们可以再拍多一次吗？好啊，好啊，好啊，拍2次也可以。拉手吗？啊，拉手。要拉手吧？等17号。这样子啊，还是？